Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah lana sudurana. Wa yassir lana umurana. Wahlul uqdatan min alsinatina. Yafqahu qawlana amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini insya-Allah kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita bagi surah pilihan yang seterusnya, iaitu suratu Ad-Dukhan. Suratu Ad-Dukhan. Baik. Kenapakah surah ini dinamakan sebagai surah Ad-Dukhan? Para ulama menyatakan surah ini dinamakan Ad-Dukhan kerana di dalam surah ini terdapatnya satu ancaman. Satu ancaman daripada Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrikin apabila Allah menimpakan pada mereka kemarau. Ya, Allah pernah menimpakan kepada mereka kemarau yang mana menyebabkan kemarau itu kerana terlalu panas dan lama tidak turunnya hujan hingga menyebabkan debu-debu yang berada di atas permukaan bumi ini didatangkan angin lalu diangkat debu-debu itu sehingga ia terbentuk seperti satu gumpalan asap. Ya, satu gumpalan asap yang gelap hasil daripada debu-debu tanah yang ada di permukaan tanah itu yang telah ditiupkan oleh angin. Maka peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menakutkan bagi golongan orang musyrikin Makkah ya pada ketika itu, dan padanya juga berlangsungnya kemarau itu selama 40 hari di kota Mekah. Dan selain daripada itu, Ad-Dukhan juga seperti mana yang kita maklum, ia adalah merujuk kepada salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang 10 tanda kiamat yang besar yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okay, surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, dan dia mengandungi sebanyak 59 ayat. Ya, 59 ayat. Ya. Baik. Okay, sekarang ni kita tengok untuk ayat, minta maaf, untuk surah Ad-Dukhan ini. Adalah di sana ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan surah Ad-Dukhan. Tetapi majoriti daripada hadis-hadis ni adalah hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah. Seperti mana adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang lemah daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana baginda mengatakan sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat, asbaha maghfuran lahu, pada pagi esoknya ia akan diberikan keampunan oleh Allah. Sebahagian ulama menerima pakai hadis yang dhaif ini dalam perkara fadilat beramal, tetapi dengan syarat tidak menyandarkan amalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sebab hadis dhaif ni dia 50-50 ya. Dia 50-50 antara sahih, nak kata sahih 50, nak kata tak sahih 50. Jadi Imam Ibn Hajar kata kita boleh beramal dengannya untuk berhati-hati, tetapi tidak boleh menyandarkan ia sebagai amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau sekadar kita baca saja seperti mana kita niat baca Quran yang lain,
maka itu dibenarkan. Begitu juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang lain disebutkan sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada satu malam melainkan pada esok paginya, Allah utuskan para malaikat berdoa agar diampunkan dosanya. Ya, ini adalah beberapa kelebihan hadis yang menceritakan mengenai keutamaan surah Ad-Dukhan. Begitu juga disebut dalam riwayat yang lain daripada Abu Umamah, dalam riwayat Ad-Darimi menyatakan siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat atau hari Jumaat, melainkan Allah Ta'ala akan membinakan baginya sebuah istana. Sebuah istana di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sekejap ya. Okey, sekarang ni kita masuk pada ayat di dalam surah Ad-Dukhan. Kita akan baca daripada ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan pada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 yang bermaksud Hamim. Ayat yang kedua, demi kitab Al-Quran yang jelas lagi nyata. Ayat yang ketiga, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Ayat yang ke-5, sesungguhnya kami pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah, iaitu urusan dari sisi kami. Sesungguhnya kamilah yang mengutuskan Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Okey, baik. Daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-6 yang kita bacakan ini, ya, bermula ayat pertama sehingga ayat ke-6. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memulai surah Ad-Dukhan dengan menyatakan tentang kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran sebagai kitab Allah dan sebagai kitab petunjuk dan panduan bagi umat manusia. Bagi umat manusia kerana terkandung padanya keberkatan dan juga peringatan. Keberkatan dan juga peringatan serta panduan kepada umat manusia kepada jalan kebaikan. Baik, itu untuk ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-6, ya. Selain daripada itu, Allah juga menceritakan daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-6 ini adalah mengenai kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kemuliaan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang dipilih turun padanya Al-Quranul Karim dan juga sebagai malam yang terpilih
bagi menggandakan ganjaran dan balasan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan malam tersebut. Okey, baik. Sekarang ni kita pergi kepada tafsiran dulu untuk ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-6. Kemudian kita baru lanjutkan tadabbur kita dan kemudian ayat yang berikutnya. Baik. Ayat yang kedua, ya, Hamim tu, Hamim huruf muqatta'ah atau disebut sebagai ayat Quran yang termasuk dalam perkara mutasyabihat. Mutasyabihat ni perkara yang tidak jelas, ya, yang tidak ada penjelasan daripada syarak dengan nyata mengenai maksudnya, melainkan hanya ijtihad, pandangan daripada para mufassirin. Ada mufassirin yang menafsirkan Hamim tu dengan makna Ar-Rahman. Ada yang menafsirkan Hamim dengan makna Ar-Rahim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita tengok ayat yang kedua. Sebab menjadi satu ketetapan apabila Allah memulakan sesuatu ayat Quran dengan huruf muqatta'ah, melainkan sesudahnya Allah akan bersumpah dengan Quran. Kita carilah mana-mana surah yang mula dengan huruf muqatta'ah, melainkan sesudahnya Allah memuji Quran, bersumpah dengan Quran dan mengangkat kemuliaan Al-Quran. Alif Lam Mim zalikal kitab. Alif Lam Mim tanzilul kitab. Alif Lam Mim Ra tilka ayatul kitab. Banyak lagi lah ayat. Baik. Termasuklah ayat ni Hamim wal kitab. Baik. Pertama kita tengok Allah bersumpah dengan Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran. Bila Allah bersumpah dengan Quran, Allah bukan bersumpah dengan makhluk, tapi Allah bersumpah dengan kalamnya, dengan dirinya sendiri. Ya, selalunya kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala banyak bersumpah dengan makhluk yang ia cipta. Matahari, bulan, waktu fajar, waktu duha, waktu malam dan sebagainya lah. Tetapi dalam surah Ad-Dukhan dan beberapa surah yang lain, Allah Ta'ala bersumpah dengan kalam Allah sendiri, dengan ucapan Allah sendiri, dengan kitab Allah sendiri. Baik, ini menunjukkan tidak ada sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, melainkan perkara itu, kata para mufassirin, yang memberikan 3 maksud. Bila Allah bersumpah dengan sesuatu dalam Quran, tidaklah ia memberi melainkan pada 3 maksud. Yang pertama, ia memberi kepada makna, pertama adalah memberi kepada makna kelebihan dan banyaknya kebaikan pada sesuatu benda itu. Macam Allah kata duha, waktu duha tu banyak kemuliaan, banyak kebaikan, banyak kelebihan. Begitulah apa-apa saja yang Allah sumpah dalam perkara-perkara yang lain. Termasuklah dalam konteks ini Allah bersumpah dengan Quran. Kerana dalam Quran tu terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak kelebihan, ya, yang tidak ada sesuatu pun bahan bacaan yang dapat menyaingi atau menandingi Al-Quranul Karim, hatta zikrullah. Ya, kerana dia adalah sebaik-baik dan semulia-mulia zikir, kerana dia adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bila Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan sesuatu yang Allah bersumpah dengannya itu adalah sesuatu yang memberikan banyak manfaat, banyak kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi bila Allah bersumpah dengan sesuatu, melainkan ia memberi maksud kepada banyaknya kebaikan
banyaknya manfaat yang diberikan oleh benda yang Allah bersumpah dengannya itu. Dan yang ketiga, bila Allah bersumpah dengan sesuatu, tidaklah melainkan sesuatu itu, apa yang Allah sumpahkan itu, menjauhkan dan menghilangkan mudarat atau keburukan kepada hamba-Nya. Ya, maknanya dia menjauhkan kita daripada keburukan, daripada kejahatan dan sebagainya. Seperti mana Allah bersumpah dengan Quran, Allah bersumpah dengan beberapa perkara lagi yang mana benda itu dapat menghindarkan manusia daripada keburukan, mudarat dan kecelakaan atau kejahatan. Okey, kita balik semula pada ayat yang kedua ini. Allah bersumpah dengan Quran sebagai kitab yang mubin. Apakah yang dimaksudkan dengan mubin? Mubin ini adalah iaitu kitab yang nyata, yang terang, lagi jelas. Yakni jelas ayatnya, jelas petunjuknya, jelas kandungannya, ya. Itu yang dimaksudkan daripada apa yang ditafsirkan oleh para ulama pada ayat yang kedua ini. Sebab tu tak ada satu ayat Quran yang kita baca yang kita tak dapat memahaminya. Semuanya Allah jelaskan. Cuma nanti kita akan bincang yang mana ada beberapa ayat Quran yang diperjelaskan lagi penjelasannya melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsirannya. Tapi secara umumnya Al-Quranul Karim apa sahaja perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, syariat, semuanya jelas dan nyata. Tidak ada sesuatu yang mengelirukan atau sesuatu yang meragukan. Baik, sekarang ni kita tengok dari sudut pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kedua ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang menerangkan petunjuk dan panduan kehidupan bagi umat sepanjang zaman. Bila Allah sebut Al-Quran ini bersifat mubin, maknanya Al-Quran ini fungsinya adalah untuk menerangkan kepada manusia jalan hidayah, jalan petunjuk untuk manusia berada di atas kebenaran, berada di atas keimanan, berada di atas jalan yang lurus dan berada di atas jalan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara bentuk penerangan Al-Quran selain pada Al-Quran menerangkan jalan petunjuk dan panduan dalam kehidupan manusia, apakah keterangan Al-Quran itu? Pertama, Al-Quran menerangkan syariat. Al-Quran menerangkan syariat Nabi itu atau syariat Rasul itu. Sebab setiap para Nabi ada syariatnya. Jadi bila Allah berikan kitab pada Nabi itu atau Rasul itu, tujuannya kitab itu menerangkan dan mengajarkan pada manusia tentang syariat yang dibawa oleh Nabi tersebut atau Rasul tersebut. Jadi kalau kita nak memahami syariat Nabi Muhammad SAW, ya, apa beza syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi dahulu? Dan apakah kandungan syariat Nabi Muhammad SAW? Maka tidak lain dan tidak bukan kita kena kembali kepada Al-Quran. Kita kena tengok balik teks Al-Quran, ayat-ayatnya dan sebagainya, maka baru kita dapat memahami dengan secara tepat bahawasanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan syariat yang terpilih. Yang kedua,
Al-Quran memberikan penerangan tentang hukum hakam. Al-Mubin merujuk pada Quran memberikan penerangan tentang halal dan haram, makruh dan sunat, benda yang harus, benda yang syubhat. Maka Quran menerangkan apa yang halal, apa yang haram, apa yang makruh dan apa yang harus dan sebagainya. Jadi segala keterangan mengenai dengan ketetapan hukum hakam ia terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Quran menerangkan tentang ancaman dan balasan. Menerangkan tentang ancaman dan balasan. Maknanya, setiap ancaman, hukuman, balasan, begitu juga ganjaran, yang mana bukan semua ganjaran Quran cerita, tapi Quran cerita ganjaran yang utama, macam syurga. Sebab tu kita baca Quran, kita banyak dengar Quran cerita pasal ganjaran syurga. Sebab syurga tu adalah ganjaran utama, main reward, ya, ganjaran yang paling utama. Tapi hadis Nabi SAW menerangkan tentang ganjaran-ganjaran sampingan. Contoh macam kelebihan orang yang orang yang bersedekah, kelebihan ibadat-ibadat tertentu, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, itu adalah sebagai kelebihan tambahan, nilai tambah. Tetapi kelebihan yang hakiki, yang utama, ya, yang mutlak, yang hakiki dan utama itu adalah merupakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana itu adalah ganjaran yang utama. Baik. Yang ke berapa ni? 4. Quran menerangkan tentang sifat ketuhanan. Waktu kita baca ayat Quran, banyak Quran cerita tentang sifat Tuhan, sifat Allah, ya, kekuasaan dia, penciptaan dia, keagungan dia. Banyak ayat Quran yang cerita tentang hal itu. Ya. Dalam masa yang sama, Al-Quran juga bercerita mengenai bukan sekadar ganjaran, tetapi juga balasan ataupun azab. Adanya unsur ancaman. Macam mana Allah mengazab kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh dan sebagainya. Maka itu semua diterangkan oleh Al-Quran sebagai peringatan kepada orang-orang yang ingkar dan kufur. Baik. Kemudian Al-Quran juga menerangkan tentang sifat ketuhanan untuk kita kenal Allah. Kita baca Quran, Allah mengajar kita bagaimana nak mengenal Allah. Ya, apa yang perlu kita buat, maka kita kena memahami Al-Quran. Dan yang seterusnya, Quran menerangkan kepada kita mengenai perkara-perkara ghaib yang wajib kita imani. Ya, jadi Quran menerangkan perkara-perkara ghaib yang tak mampu untuk kita fahami, yang tak mampu untuk kita ketahui dengan akal kita. Melainkan apa yang Allah nyatakan, apa yang Allah jelaskan, apa yang Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dan yang terakhir, Al-Quran menerangkan tentang kebatilan dan kekufuran dan kesesatan. Quran bukan sekadar cakap tentang jalan petunjuk, tapi Quran juga menerangkan ini jalan kufur, ini jalan syirik, ini jalan kejahatan, ini jalan keburukan, ini jalan kemaksiatan. Yang mana Quran juga menerangkan perkara-perkara yang seperti itu adalah sebagai peringatan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengerjakannya dan melakukannya. Okey, baik. Kemudian, yang kedua, tiada keraguan dan percanggahan keterangan di dalam Al-Quran. Ini juga menunjukkan bahawasanya Quran, bila dia nyata dan dia jelas, maka tidak ada sebarang
perkara yang meragukan atau yang mencetuskan keraguan atau percanggahan di dalam ayat Al-Quranul Karim, kerana semua ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran adalah ayat yang jelas, ayat yang nyata, ya, ayat yang tidak bercanggah, ya, seperti mana yang Allah Taala sebut, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah sekiranya mereka mentadabbur Al-Quran, nescaya mereka tidak akan mendapati, ya, mereka tidak akan mendapati sesuatu pun yang berlaku percanggahan dengan Al-Quranul Karim atau ayat-ayatnya yang bercanggah di antara satu dengan yang lain. Ya, tidak akan ada. Sebab Quran ni straight to the point, ya, dia jelas, dia nyata, melainkan adalah ayat-ayat mutasyabihat, ya, tapi kebanyakannya dia bersifat jelas dan nyata dan mudah difahami tanpa ada sebarang keraguan, tanpa ada sebarang percanggahan di antara ayatnya dengan ayat yang lain. Baik. Kemudian kita tengok pula ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan pada kita, Allah menurunkan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat, yakni malam Lailatul Qadar. Kami berbuat demikian kerana sesungguhnya kami sentiasa memberi peringatan dan amaran, jangan hamba-hamba kami, yakni hamba-hamba Allah, tertimpa padanya azab. Ya, tertimpa padanya azab. Baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita, pada ayat yang ketiga, Allah masih lagi bercerita kepada kita tentang Quran itu bukan sahaja kitab yang Allah bersumpah dia bukan sahaja kemuliaan dia sebagai kitab Allah, tetapi Allah kata kemuliaannya kerana dia adalah kitab yang mubin, dia adalah kitab yang membawa petunjuk, yang memberikan panduan, yang memberikan petunjuk kepada manusia. Ya, jadi Allah cerita kemuliaan Quran itu bukan sekadar pada kalamullahnya, tetapi penerangannya yang mengajak manusia kepada petunjuk, yang menyeru manusia kepada kebaikan, maka itu juga kemuliaan Al-Quran. Sekarang ni Allah cerita pada kita pula pada ayat ketiga, kita pergi pada tafsir dulu, mengenai kemuliaan ketika turunnya Quran. Tadi Allah bersumpah dengan kemuliaan Quran itu sendiri dan isi kandungannya yang memberikan penerangan yang jelas. Kali ini Allah bukan bersumpah dengan isi kandungan Quran, tapi Allah bersumpah dengan kemuliaan waktu diturunkan Quran. Waktu diturunkan Quran. Ya, di mana Allah Taala bersumpah dengan membesarkan hari penurunan Al-Quran itu, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebab Allah mensifatkan malam turun Al-Quran itu adalah sebagai malam yang berkat. Quran itu berkat. Malam Lailatul Qadar itu juga berkat. Maka bila berkat bertemu dengan berkat, maka besarlah gandaan keberkatannya. Ya. Baik. Itu dari sudut tafsiran yang diberikan oleh para ulama. Okey, baik. Tak maaf, saya kena minum air. Dia kering tekak. Kemudiannya, kita tengok dari sudut tadabbur yang boleh kita ambil pada ayat yang ketiga ini. Yang pertama, penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah terhadap Al-Quranul Karim daripada sebarang kekurangan atau daripada sebarang perubahan. Ayat ini pertama pengajaran dia menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menjamin Al-Quran
daripada sebarang kesalahan, daripada sebarang tokok tambah, daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang pemalsuan yang dimasukkan ke dalam Al-Quranul Karim. Yang dimasukkan ke dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya seperti mana bertepatan dengan firman Allah Ta'ala, apa ayat ni? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan dan kamilah juga yang akan memeliharanya dan juga menjaganya. Maka di sini menunjukkan kepada kita ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjamin Al-Quran, memelihara Al-Quran, melindungi Al-Quran daripada sebarang penyelewengan, daripada sebarang perubahan, daripada sebarang kekurangan dan tokok tambah ya sepanjang kiamat, di mana sepanjang hayat sampailah menjelang kiamat Allah tetap memelihara Al-Quran ini daripada sebarang perubahan dan pemalsuan. Sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan Al-Quran ini untuk menyatakan pada orang musyrikin, percayalah kamu dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada kamu daripada peringatan ini. Kerana Nabi Muhammad SAW pun tak mampu untuk mereka-reka, mengadakan, mengurangkan, menokok tambah dan sebagainya terhadap keterangan ayat Al-Quran Al-Karim. Maka di sini memberikan satu kefahaman, Nabi SAW nak peringatkan orang kafir, janganlah kamu meragui akan Quran. Kerana Allah telah menjamin Al-Quran ini daripada dia turun, daripada dia di Lauhul Mahfuz, turun ke Baitul Izzah ke langit dunia pun Allah Ta'ala peliharanya daripada Allah Ta'ala peliharanya daripada segala tipu daya syaitan yang cuba untuk memalsukan Al-Quran. Yang keduanya, Allah SWT memelihara Al-Quranul Karim itu sendiri daripada perkara-perkara yang bertentangan, yang bercanggah di dalamnya antara satu dengan yang lain. Baik. Maka di sini menunjukkan Allah nak beritahu kepada orang musyrikin yang Nabi Muhammad SAW takkan mampu mengubah Al-Quran. Ya, kerana itu jaminan daripada Allah Ta'ala. Bahkan ada dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata, la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Allah kata kalaulah Nabi Muhammad cuba ingin mengubah Al-Quran, la akhadna minhu bil yamin. Allah kata aku akan matikan dia dengan segera. Thumma laqata'na minhu al-watin, aku akan putuskan urat jantungnya atau urat pernafasannya supaya dia, yakni baginda Nabi SAW tidak mampu untuk mereka Al-Quran. Itu dakwaan orang musyrikin. Maka Allah menolak dakwaan mereka untuk mengatakan yang jaga Quran ini daripada penyelewengan bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jaga Quran ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Allah pelihara Quran ini dengan penuh sistematik, dengan penuh penjagaan, sehingga kan Allah SWT jadikan Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Ya, itu satu. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi Al-Quran itu sebagai kitab yang terpelihara daripada sebarang kecacatan. Baik, yang kedua. Yang kedua pengajaran yang boleh kita ambil di sini, ya, yang pertama tadi tentang yang kita dah sebut tadi, untuk pengajaran yang pertama tentang jaminan Allah memelihara Quran, jadi kita kena meyakininya. Yang keduanya adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar dan kelebihan beribadah pada malamnya. Kerana dalam ayat Quran yang lain Allah sebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Beramal pada malam Lailatul Qadar itu
adalah lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan, iaitu melebihi daripada 84 tahun. Jadi ayat ini bukan sekadar menunjukkan bagaimana Allah memelihara Al-Quran, maka ayat ini juga menerangkan bagaimana kemuliaan malam Al-Qadar. Ya, bagaimana kemuliaan malam Al-Qadar. Kerana Allah mensifatkan malam Al-Qadar itu sebagai malam yang berkat. Sebagai malam yang berkat. Seperti mana Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya kami telah menurunkan Quran itu pada malam yang berkat. Walaupun Allah tak sebut malam Al-Qadar, tapi majoriti ulama sepakat. Majoriti ulama sepakat dalam tafsir bahawasanya yang dimaksudkan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kerana dia adalah malam yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang terdahulu ataupun umat-umat yang silam. Ya. Okey, baik. Kemudian kita tengok yang ketiga. Di hujung tu Allah menyatakan selain daripada kelebihan malam Lailatul Qadar, ada banyaklah kelebihan malam Lailatul Qadar ni. Antaranya ulama kata dapat ganjaran beribadat lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kedua, ada juga mengatakan mustajabnya doa. Sebab itulah Nabi SAW ajar kepada Aisyah untuk melazimi bacaan Allahumma innaka afuwun karim atau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Kemudian kelebihan menghidupkan malam itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang menghidupkan malam itu qadar penuh keimanan dan pengharapan, diampunkan dosanya oleh Allah yang silam. Ya, Allah ampunkan dosanya yang silam. Kemudian disebutkan lagi kelebihan pada malam Al-Qadar itu, iaitu malam Allah Ta'ala menetapkan segala takdir-takdir makhluk ciptaannya dalam tempoh setahun. Itu pun menceritakan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. Ya. Itu di antaranya lah sebahagiannya yang sabit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita pergi kepada pengajaran yang kedua daripada ayat yang ketiga ini, kewajipan memberikan peringatan dan menyampaikan pengajaran. Ya. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan pada ayat ini. Inna kunna munzirin. Maknanya sesungguhnya kami ini merujuk kepada para rasul, ya, diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah untuk memberi peringatan kepada umat manusia. Ada juga yang menafsirkan inna dekat sini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan Quran ini sebagai pemberi peringatan. Ada yang menafsirkan, ulama mengatakan Allah Ta'ala menjadikan para rasul ini sebagai pemberi peringatan. Ya, sebagai pemberi peringatan. Baik. Kalau kita tengok apakah bentuk peringatan yang disampaikan oleh Al-Quran, ya, sebagai peringatan kepada manusia. Baik. Yang pertama, peringatan di dalam Al-Quran adalah peringatan yang menyeru manusia kepada tauhid. Ya, pertama Quran menyampaikan peringatan
kepada umat manusia agar mereka mentauhid dan mengesakan Allah, dan memberikan ancaman dan peringatan pada siapa yang membuat perbuatan syirik kepada Allah atau yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Yang kedua, Quran memberikan peringatan mengenai nikmat dan azab. Jadi Quran juga ingatkan kita di sebalik kenikmatan dunia ini adanya nikmat syurga yang lebih kekal abadi, yang lebih bernilai daripada nikmat dunia ini. Sama juga Quran memberikan peringatan pada manusia tentang beratnya siksaan azab Allah, dahsyatnya siksaan azab Allah. Ini juga diterangkan oleh Al-Quran. Kita tak akan tahu lepas dunia ni ada syurga. Kita tak akan tahu lepas akhirat ini, lepas dunia ni adanya akhirat. Ya, ataupun lepas kesenangan dunia ni adanya azab di hari akhirat. Kita tak tahu, melainkan melalui Al-Quran. Quran yang bagi tahu kat kita ada syurga, Quran yang bagi tahu pada kita ada neraka. Maka di sini menunjukkan peringatan Al-Quran yang kedua adalah mengingatkan dan menyeru kepada manusia untuk mengingati ganjaran dan juga balasan. Ya, maknanya balasan, ancaman pada hari akhirat, yakni neraka Allah, itu pun Quran ingatkan. Yang kedua, Quran juga mengingatkan kepada kita mengenai balasan dan juga ganjaran kepada mereka yang taat. Itu yang kedua. Pertama, menyeru kepada keimanan dan ketauhidan. Yang kedua adalah menyeru manusia, ya, menyeru manusia kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan ganjaran dan balasan, nikmat dan azab. Yang ketiga, Quran itu juga memberikan peringatan, munzirin. Peringatan daripada Quran yang ketiga adalah peringatan agar tidak meneladani dan mencontohi umat-umat yang dibinasakan. Betul, kalau kita baca dalam Quran, Quran bagi kita peringatan supaya kita contohi kisah para nabi dan rasul yang ada dalam Quran, kisah orang-orang yang saleh yang ada dalam Quran. Ya, Quran menyuruh kita supaya mengambil peringatan untuk mencontohi kehidupan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh dan tidak mengambil selain mereka sebagai contoh ikutan. Baik. Bahkan memberi peringatan agar manusia menjauhi daripada orang-orang yang dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keempat. Yang keempat, peringatan daripada Al-Quran itu juga selain daripada menerangkan tentang siapa yang perlu dicontohi, siapa yang perlu untuk peringatan untuk kita tidak mencontohinya daripada umat yang telah dibinasakan. Antara bentuk peringatan di dalam Al-Quranul Karim itu juga adalah peringatan terhadap peringatan kepada ketaatan dan kepatuhan serta tidak bersifat ingkar dan sombong. Maknanya Quran juga memberi peringatan kepada kita supaya kita menjadi hamba yang taat, hamba yang berbuat kebaikan, mengejar kebajikan, menjauhi kejahatan dan menjauhi
kemaksiatan dan kemungkaran. Ini juga peringatan yang Quran sebut. Ya, ada Quran cerita banyak, siapa buat baik digandakan 10, siapa buat jahat hanya digandakan sekali ganda. Ya, dan juga Quran memberi peringatan kepada kita, ya, supaya kita berlumba-lumba berbuat kebaikan dan juga menjauhi perkara yang ditegah dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya. Baik. Nah, itu di antara beberapa peringatan yang disampaikan oleh Al-Quran. Ya. Baik. Kemudian samalah apa yang disampaikan oleh Quran juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok untuk ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang peristiwa yang berlaku pada malam Lailatul Qadar. Peristiwa yang berlaku pada malam Lailatul Qadar, iaitu ini belum pengajaran lagi, iaitu Allah menetapkan takdirnya dengan penuh keadilan pada malam Lailatul Qadar itu. Okey, so kita kena ingat, pertama tadi kita dah sebut, kita buat revision balik. Pertama, Allah Ta'ala sebut pada kita tentang kepentingan dan kewajipan kita menjadikan Quran sebagai kitab petunjuk, kitab panduan. Kerana dalam Quran tu semuanya jelas, semuanya terang, semuanya nyata. Kita dah bincang dah tadi apa yang Quran terangkan. Yang kedua, Allah Ta'ala so kita faham bahawasanya Quran ini dijamin oleh Allah daripada kekurangan, kesalahan dan selainnya daripada apa-apa yang lemah. Allah pelihara Quran, Allah jamin Quran terselamat daripada penyelewengan. Ya, supaya menambahkan lagi keyakinan kita kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kitab petunjuk dan kitab yang benar sebagai kitab Allah. Yang lain itu semua bukan kitab Allah. Yang ketiga, Allah cerita pula pada kita tentang apa ni tadi? Allah cerita pula pada kita tentang peringatan. Betapa pentingnya manusia ini dalam hidup mengambil peringatan, mengambil pengajaran. Daripada mana kita nak ambil? Daripada Quran. Ya, saya dah sebut dah tadi, peringatan dalam bab ini, peringatan dalam bab ini, ya, dan sebagainya. Okey, sekarang ni yang keempat, Allah terangkan kepada kita balik mengenai kewajipan mengimani terhadap qada dan qadar Allah, yakni ketetapan Allah. Kerana pada malam Lailatul Qadar itu Allah Ta'ala menetapkan takdir hamba-hambanya dan makhluk ciptaannya selama tempoh sanatun, satu tahun, kata dalam riwayat tafsir. Baik. Maknanya pada malam Lailatul Qadar itu berlakunya peristiwa Allah Ta'ala menentukan takdir, Allah menetapkan takdir, Allah menyusunkan takdir, apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun kepada hamba-hamba Allah dan alam ini dan dunia ini dan seluruhnya. Jadi, maknanya dekat sini, Allah Ta'ala nak menyuruh kita daripada pengajaran di sini nak menunjukkan bahawasanya kita sebagai orang beriman wajib untuk mengimani pada qada dan qadar Allah. Sama ada takdir Allah yang baik untuk kita ataupun takdir Allah yang tidak baik untuk kita, yang kita tak suka ataupun yang kita suka, kedua-duanya kita kena beriman ia adalah merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, ini asas dia. Pengajaran dia adalah kita kena beriman pada qada dan qadar Allah. Ya. Dan ulama membahagikan qada dan qadar Allah ni terbahagi kepada tiga.
Yang pertama dinamakan qadar mubram. Qadar mubram. Qadar mubram ni satu ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Mubram ni benda yang terikat, yang tidak akan berubah. Yang kedua namanya qadar muallaq. Qadar muallaq. Qadar muallaq ni iaitu apa yang Allah dah takdirkan pada kita, tetapi dia boleh berubah-ubah. Dia boleh berubah-ubah, ya, mengikut usaha kita. Bila kita usaha, ya, kita doa pada Allah, kita cari jalan keluar, ya, jika Allah izinkan, maka benda itu boleh berubah. Maka ini dipanggil qadar muallaq. Yang ketiga, antara qadar atau ketetapan Allah dalam kehidupan hamba-Nya itu disebut sebagai tadi kita dah ada mubram, kemudian kita dah ada muallaq. Yang ketiga dinamakan sebagai munsyik. Qadar yang munsyik. Munsyik ni maknanya Allah menetapkan dalam kehidupan kita, Allah menetapkan dalam kehidupan kita, iaitu macam mana nak kata munsyik ni? Kalau macam mubram ni macam ajal kita, yang tu tak boleh ubah, ya, tak boleh ubah. Yang maksud tak boleh ubah tu, tak boleh kita tak mati, mesti mati, ya. Kalau muallaq tu macam Allah jadikan asbab untuk kita mati. Mungkin asbab kita mati begini, tapi bila kita berdoa, kita berlindung kepada Allah, kita berlindung, minta perlindungan kepada Allah, so Allah hindarkan kita macam tu, tapi tetap akan mati, tapi cara lainlah, sebab yang lain. Yang munsyik ini, qadar yang munsyik ini disebutkan oleh para ulama adalah Allah mentakdirkan kepada kita, ya, mentakdirkan bagi kita dengan satu takdir yang kita tidak ada pilihan padanya. Ya, kita usaha ke, tak usaha ke, benda tu bergantung kepada kehendak Allah. Jadi qadar yang munsyik ni antaranya ulama mengatakan macam yang disebut sebagai anugerah. Anugerah. Macam Allah pilih Nabi, Rasul, orang-orang tertentu. Maknanya itu hak Allah lah. Allah pilih Nabi tu. Kita tak bolehlah tanya, kenapa Allah tak pilih Nabi daripada kalangan bangsa Melayu pula? Kenapa tak pilih daripada bangsa Rusia ke, bangsa apa ke? Itu tak boleh. Itu dipanggil qadar munsyik. Maknanya anugerah Allah. Allah pilih dengan kehendak dia. Ya, dengan kehendak dia. Ada juga menamakan dia sebagai qadar murid. Qadar murid. Macam apa ni? Allah bagi kat setengah orang kepandaian, kan? Dia tak biar usaha pun. Memang pandai Allah bagi, saya gifted, pandai. Macam Imam Syafi'i senang hafal. Orang lain kena hafal, kena usaha. Yang kena usaha tu dimasuk dalam qadar muallaq. Bila dia usaha dia dapat. Dia tak usaha tak dapatlah. Kan? Qadar munsyik ni atau qadar murid ni Allah bagi secara anugerah. Tanpa dia kena usaha, tanpa dia nak kena ni, dia dapat dengan sendirinya. Contoh ada orang dapat hidayah dengan dia kena mencari jalan hidayah tu. Dia kena usaha, pergi belajar. Tapi ada orang dia tak payah buat apa. Allah jentik hati dia, terus dia dapat hidayah. Ini dipanggil qadar munsyik. Baik. Jadi maknanya pada ayat ini menerangkan pada kita mengenai kewajipan kita untuk beriman dan meyakini kepada ketetapan Allah, ya, kepada ketetapan Allah, dan berusaha untuk
berbuat kebaikan dan bertawakal kepadanya. Walaupun Allah menentukan takdir dalam hidup kita, tapi bukanlah bermaksud ia menafikan usaha. Bukanlah bermaksud ia menafikan usaha. Ya, menafikan tawakal. Tidak. Ya, sebab saya dah sebut dah tadi. Qadar ni boleh masuk dalam 3 hal ni. Antaranya tadi adalah qadar mu'allaq. Ya. Jadi kita tak tahu Allah tentukan kita ni qadar murid ke, qadar mu'allaq ke, ataupun qadar mubram. Ya. Okey. Dan ayat ini juga, ayat keempat ni juga menerangkan kepada kita tentang peristiwa pada malam Lailatul Qadar. Peristiwa pada malam Lailatul Qadar. Antaranya Allah kata yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah menentukan 4 perkara. Malam Al-Qadar itu Allah menentukan 4 perkara dalam hidup manusia. Tapi bukan 4 perkara itu saja. Sebenarnya Allah tetapkan dalam tempoh setahun tu semua perjalanan bumi ni. Perjalanan bumi ni Allah dah tetapkan dalam tempoh setahun tu. Cuma untuk manusia pada malam itu Allah menetapkan 4 perkara ini. Yang mana adalah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. 4 perkara ini Allah dah tetapkan sewaktu ruh hendak ditiupkan ke dalam jasad. Kan adalah hadis fayu'mar bi arba'in kalimat. Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan 4 benda. Tuliskan 4 benda ketika kita berada dalam rahim ibu kita. Rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id. 4 benda. Apa dia 4 benda tu? Ajal kita. Ajal kita ni merujuk kepada umur kita, usia kita. Yang kedua, rezeki kita. Kita sihat ke, sakit ke, harta banyak mana, anak pinak, kawan ke, apa dan sebagainya. Yang ketiga, amalan kita. Kita buat amalan baik ke, amalan tak baik ke. Yang keempat adalah, apa itu tadi? Syurga atau neraka. Syurga atau neraka. Baik. Selain daripada kemuliaan Quran, Allah jadikan pada malam Al-Qadar, malam turunnya Quran ini pada malam Al-Qadar itu, turun Quran secara sekaligus, 30 juzuk. Allah jadikan pada malam itu juga adanya peristiwa yang agung. Selain daripada keagungan Quran, Allah juga Allah juga menjadikan pada malam itu berlaku peristiwa agung, iaitu peristiwa Allah mengubah takdir. Allah mengubah takdirnya. Allah mengubah takdir ciptaannya. Ya, Allah mengubah takdir ciptaannya pada malam Al-Qadar. Yakni pada malam yang dianggap sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam yang paling terbaik dalam sepanjang tahun adalah malam Al-Qadar. Kenapa nama Al-Qadar? Kerana keagungannya. Kerana sempit pada malam itu, kerana penuhnya malaikat. Qadar juga maknanya adalah ganjaran yang berlipat ganda. Qadar juga memberi maksud takdir. So pada malam tu Allah menuliskan 4 perkara. Ya. Umur kita atau ajal, rezeki kita, amalan kita, dan yang keempat adalah syurga atau neraka. Pengajaran dekat sini menunjukkan kepada kita dalam hidup kita ini 4 perkara inilah yang paling utama daripada selainnya. Ya, 4 perkara ini. Kalau kita berjaya menguruskan 4 perkara ini dalam hidup kita, bererti kita berjaya, ya, kita berjaya melalui kehidupan yang sejahtera. Yang pertama, memanfaatkan umur kita. Manfaatkan usia kita supaya kita mendapat keberkatan umur. Macam mana nak manfaatkan usia? Isikan waktu kita, kerana usia tu waktu. Ya, isikan waktu kita atau usia kita atau umur kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dengan perkara-perkara yang mengingati Allah.
perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara peringatan, perkara-perkara kebajikan. Itu yang pertama. Siapa yang dapat keberkatan umur, maka dia mendapat keberkatan hidup. Siapa yang tak mendapat keberkatan umur, dia tidak mendapat keberkatan hidup. Bila dia tak dapat keberkatan hidup, dia juga tidak akan mendapat keberkatan mati. Baik. Yang kedua adalah rezeki. Sebab tu umur tadi kan, Nabi sebut dalam hadis, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling bagus amalannya. So kita kena minta umur yang berkat. Yang kedua minta umur yang baik di penghujungnya. So tadi satu hadis tak silap saya dalam riwayat Abu Daud yang mana Nabi ajarkan satu doa, Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa khaira ayyami yawm alqaka fi. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah di penghujungnya dan sebaik-baik amalanku adalah amalan penutupnya dan sebaik-baik hariku adalah hari pertemuanku denganmu ya Allah. Ini hari kiamat. Baik. Yang kedua, rezeki. Rezeki, bila sebut tentang rezeki, rezeki ini luaslah. Ilmu yang bermanfaat, rezeki. Anak yang saleh, rezeki. Kesihatan yang baik, rezeki. Kefahaman terhadap ilmu, rezeki. Akhlak yang baik, rezeki. Hati yang bersih, rezeki. Rezeki yang halal, rezeki. Tapi kalau rezeki yang haram bukan rezeki. Ya. Rezeki yang halal itulah rezeki. Maka di sini kita dalam hidup kita, kita pastikan kita mencari rezeki yang bukan sekadar rezeki untuk dunia, tetapi juga rezeki dunia itu adalah rezeki akhirat kita. Dia bukan sekadar menjadi rezeki kita untuk di dunia, tapi dia juga adalah rezeki kita untuk di hari akhirat. Ya, itu yang penting. Harta rezeki daripada Allah. Ya, tapi harta tu dia akan jadi rezeki dunia saja kalau kita belanjakan dia untuk dunia. Tapi harta tu dia akan jadi rezeki dunia dan akhirat apabila kita belanjakannya bukan untuk urusan dunia saja, tapi juga untuk urusan akhirat. So kita akan dapat dunia dan kita akan dapat akhirat. Ya, begitu juga dalam hidup kita, kita kena cari rezeki yang bermanfaat ni, ilmu yang bermanfaat. Kefahaman terhadap ilmu. Sebab tu Nabi sebut, Nabi sebut, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, dalam hadis Muslim. Siapa yang Allah nak bagi kebaikan padanya, Allah berikan dia kefahaman agama. Allah beri kepadanya kefahaman agama. Itu juga rezeki. Kalau kita belajar tak faham, kita belajar tak amal, maknanya kita belum dapat rezeki daripada ilmu tu. Ilmu yang bermanfaat tu. Begitu juga zuriat yang soleh, itu juga rezeki. Amalan yang diterima, ya, kita dapat buat amalan yang khusyuk, amalan yang menepati syarak, amalan yang menepati sunnah, amalan yang menepati rukunnya, dan amalan dikerjakan dengan ilmu, amalan yang diterima, amalan yang ikhlas, ini semua rezeki. Ya, hati yang bersih, akhlak yang baik, ini semua rezeki. Yang ketiga, amalan kita. Allah tulis tentang amalan. Sebab tu penting dalam hidup kita ni, kita istiqamah dalam beramal. Bila kita buat sesuatu amal, baginda kata, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan paling baik, amalan yang sedikit tapi kekal. So, kalau kita dapat istiqamah dalam beramal, maka itu juga adalah merupakan satu ketetapan yang baik daripada Allah untuk kita. Kalau kita nak tahu Allah takdirkan kita takdir yang baik ataupun tidak, tengoklah 4 benda ni. Umur kita Allah takdirkan macam mana. Rezeki kita Allah takdirkan macam mana. Amalan kita Allah takdirkan macam mana. Kalau kita seronok buat amalan baik, tenang buat amalan baik, khusyuk buat amalan baik, seronok buat amalan baik, terhibur buat amalan baik, itu maknanya
Allah menentukan bagi kita takdir yang baik pada amalan kita. Ya, dan amalan kita pula ikhlas. Ya. Baik, yang terakhir syurga atau neraka. Jadi takdir yang baik, nak tahu apa yang Allah takdirkan pada kita juga, syurga dan neraka. Syurga neraka ni kita tak tahu. Ini dari akhirat. Tapi kita digalakkan memperbanyakkan minta syurga dan berlindung daripada neraka. Supaya Allah tulis kita dalam kalangan ahli syurga dan Allah merdekakan kita daripada kelompok ahli neraka. Ini penting. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku nakkan syurga, sebanyak 3 kali, melainkan syurga akan berdoa, ya Allah masukkanlah dia ke dalam diriku. Kalau dia berdoa, ya Allah aku berlindung padamu daripada neraka, sebanyak 3 kali, melainkan neraka akan berkata, ya Allah hindarilah dia daripada aku. Ya. Jadi dalam seharian hidup kita, pastikan memohon syurga dari Allah menjadi matlamat kita, ya, dan juga berlindung daripada neraka Allah dan azabnya juga adalah merupakan cita-cita kita. Baik. Saya rasa sekadar itu yang dapat kita kongsikan untuk petang ini. Minta maaf ada terlajak masa sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.